kita beri salam, mayat dengar. Mayat jawab salam, kita tak dengar. Kenapa kita tak dengar? Kalau kita dengar, jadi dua mayat. Faham lagi? Mayat jawab Waalaikumsalam. Lama tak mari kubur ayah. Dua mayat jadi. Faham? Lalu habis mati. Darah meninggal. Soalan seterusnya. Saya membayangkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan ngaji kepada Ustadz Malaysia ya, yaitu Ustadz yang penuh dengan kecerdasan, penuh dengan ilmu ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz ini. Apabila ada pertanyaan langsung dijawab. Banyak sekali pertanyaan, nggak pakai di hutan, langsung dijawab plus. Nah, Masya Allah. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Azhar Idrus ya. Masya Allah, beliau itu luar biasa sekali ya, ilmunya ya, banyak sekali. Saya kira dengan adanya Ustadz Azhar Idrus ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan sosok makhluk yang sangat luar biasa sekali ya. Lagi orang-orang Malaysia yang bisa ngaji langsung kepada beliau, bisa mengajukan pertanyaan. Sebetulnya saya sih juga pengen ngaji secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada beliau. Namun ya apalah daya, saya masih di kampung ya, masih di sini dan tidak bisa ngaji. Doakan saja semoga suatu hari nanti saya itu bisa pergi ke Malaysia, bisa sowan kepada beliau, kepada Ustadz Azhar Idrus, kepada Ustadz Syamsul Debat, kepada Ustadz Wadi Anwar dan lain sebagainya, kepada Ustadz-Ustadz yang biasa sering saya ngaji di channel ini. Doakan saja semoga Allah mengizinkan dan mempermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, seperti biasa, bagi Anda yang ingin menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang ingin ngaji bareng dengan saya, seperti biasa, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Soalan seterusnya. Apakah hukum bila seorang isteri memaksa suaminya ceraikannya kerana nak kahwin dengan teman laki-lakinya? Orang perempuan yang macam ni tak akan dapat masuk syurga. Tak usah masuk, bau syurga tak dapat. Inilah paling banyak. Kalau kes-kes perceraian, isteri dipaksa oleh suami, dipaksa oleh isteri untuk melapangkan talak. Faham tak? Ini sudah banyak ya seperti ini ya. Orang perempuan ni payah. Dah. Dia syaitan tengok dia, syaitan lari. Dia bisa lagi. Nampak dia bisa lagi. Innal mar'ata idza aqbalat ala surati syaitan wa idza adbarat surati syaitan. Perempuan ni bila dia datang, syaitan hias dia. Dia pusing belakang pun syaitan hias. Bisa mainan dia. Dengar baik-baik. Orang perempuan, mu anak raja ke, mu anak agung ke, anak Perdana Menteri ke, anak timalan ke, anak timalan yang nak naik ke, faham? Ada kira. Faham? Dengar satu hadis. Ayyuma mar'atin sa'alat talaqan min zawjiha min bighairi ba'sin faharamun alaihi tara'iyatul jannah kama qala. Nabi kata, mana-mana perempuan atau isteri yang minta cerai akan suaminya tanpa jahat suaminya, maka perempuan itu tidak cium bau syurga. Allah astagfirullah. Walaupun dia sudah bercerai dengan suami yang pertama, dia minta cerai, suami kedua dia kahwin, dia jadi isteri solehah, tak dapat juga masuk syurga. Kerana tak lepas dengan dosa suami pertama. Allah. Faham lagi? Bahaya, Dia ya? bercerai, dia kahwin pertama, dia minta cerai. Faham lagi? Dia nak kahwin dengan orang lain, minta cerai tanpa sebab. Faham lagi? Kemudian dia kahwin yang kedua, dia jadi isteri solehah. Siang puasa sunat, malam tahajud. Tetap tak dapat bau syurga. Allah. Dia kena minta halal dengan suami pertama di akhirat. Suami dia halal, alhamdulillah. Suami dia tak halal, bayar. Bayar dengan pahala. Tak lepas pahala, masuk syurga. Masuk neraka. Hati-hati. Ada 5 sebab yang goleknya dalam negara kita Malaysia ikut enakmen negeri tertentu boleh minta cerai. Yang tak harap. Pertama, suami tak beri nafkah. Biasanya setahun dan ke atas. Yang kedua, suami tak benarkan dia buat benda yang wajib.
Suami tak pernah pakai tudung, suami tak pernah semayang. Yang ketiga, suami suruh buat yang haram, suruh minum ketung, suruh minum arak dan sebagainya. Dan yang keempat, suami dera, pukul terajam yang melukakan, berdarah dan sebagainya. Dan yang kelima, suami kena jail, kena penjara sekurang-kurang 3 tahun dan ke atas. Nah, jangan ikut suka kita je. Dah kenang dengan lelaki lain, cerahlah saya bang. Cerah saya bang. Faham? Kalau tidak saya duduk tengah jalan biar lori langgar. Macam-macam peseng. Nah, pengingat walaupun jadi baik pun sekalipun sudah Nabi sebut haram masuk syurga. Allah. Faham lagi? Hukum kalau institusi kewangan Islam mengambil pekerja bukan Islam, malah diberi kejawatan gaji besar. Sedangkan satu pekerjanya adalah Islam. Dia tak kira Islam tak Islam. Kalau kita ni tidak adil, hukumnya zalim. Orang zalim tempatnya neraka. Tak kira mu kerajaan ke, mu siapa ke, mu rakyat ke, mu ibu bapa ke, mu orang syarikat ke, zalim tempatnya neraka. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami sediakan tempat untuk orang zalim. Best. Api neraka hari kiamat. Kenapa? Zalim itu tak peduli siapa-siapa. Nah, soalan seterusnya. Saya musafir, Zuhur Asar sudah jamak qasar, Maghrib dah sampai ke destinasi dan ingin bermalam. Apakah kita boleh jamak qasar Maghrib, Isyak, atau salat seperti biasa bila sampai di destinasi? Dengar baik-baik. Kita dari Seremban nak pergi ke suatu destinasi. Maka adakah kita sampai di JB Johor Bahru, JDT nanti boleh jamak lagi bila sudah sampai di Johor Bahru? Ada hal lah kerja di Johor Bahru, orang-orang Seremban. Jawabnya tengok. Kalau kita masih lagi musafir di Johor Bahru tu singgah, boleh jamak qasar. Kalau kita sampai di Johor Bahru hilang nama musafir jadi pemukim Johor Bahru, tak boleh jamak qasar. Nak tahu boleh atau tidak begini. Siapa yang bermusafir dari Seremban nak pergi ke Johor Bahru JB, apa lama mana nak duduk? Nak duduk 3 hari atau kurang. Nak singgah sana, nak duduk stay 3 hari atau kurang. Maka sampai di JB, dia dinamakan musafir yang singgah. Boleh jamak, boleh qasar. Siapa yang nak duduk di JB 4 hari dan ke atas, sampai saja di mukim destinasi, dia bertukar nama kepada pemukim Johor Bahru. Haram jamak, haram qasar. Faham tak? Angguk-angguk lagi kena cap kuih tiaw sepinggan, tak ingat. Dan soalan seterusnya. Apa perlu kita buat? Pegawai atasan hanya beri arahan ikut buku semata-mata tanpa mendalami masalah pekerja bawahan. Nabi kata yang terbaik ialah dengan musyawarah. Walaupun kita pangkat tinggi, pekerja kita pangkat rendah, biar ada musyawarah. Musyawarah tak mesti 12 jam. Musyawarah 2 minit tu musyawarah juga. Nak kita dengar percakapan orang supaya jadi lebih baik. Itu. Kalau cakap hantar WhatsApp yang suruh buat kerja begini. Nak, dia kurang baik. Kurang baik. Walaupun benda bertulis ni kadang betul dah, dia memang betul fakta. Tetapi kalau silap adun tak jadi. Batu ke bini kita, tengok bini kita bila keluar resipi dalam TV, berlari bini kita. Tengah-tengah duduk tidur bangun ni ambil kertas tulis. Keluar resipi yang dia tunggu. Nampak? Dia tulis tu, telur itik 15 biji. Garam 11 kilo. Contoh, cuka 3 mililiter. Sedikit sabun. Dan dia pun buat, tak jadi macam chef buat. Pasal apa? Pasal dia salin saja. Dia tak mesyuarah. Kita dengar cara macam mana nak letak bawang, macam mana, masa mana nak buka api panas ke tidak. Baru dapat sama taste. Betul tak? Begitulah dengan kita, dengan pekerja bawahan kita. Kawan-kawan kita bertemu mata, mendengar ucapan-ucapan daripada orang bawahan kita. Musyawarah ya. Apa hukum saya sudah bagi soalan, tapi soalan saya tidak disampaikan pada ustaz. Dia juga. Jawabnya tengok keperluan. Kalau soalan itu sudah ditanya oleh orang lain, dia lupa. Kok nemu pertanyaan seperti itu ya Allah. Kalau soalan provokasi, nak hina-hina orang, tak boleh. Soalan nak condemn ni, saya banyak pergi. Soalan tu nak jatuhkan imam-imam di masjid tu. Faham lagi? Jadi kita tak baca, jadi perbalahan. Soalan ni biarlah orang lain dapat tumpang manfaat. Soalan seterusnya.
Apapun kita minta BSS atau MSS dan syarikat tempat kita bekerja. Kalau benda itu dibenarkan, boleh. Apa pandangan Ustaz tentang jerebu? Adakah di dukhan, ini dukhan yang termasuk dalam Quran? Dukhan ini ialah alamat dekat nak berlaku kehancuran alam. Sekarang bukan dukhan. Dukhan ini keluar daripada lubang-lubang bumi dan asapnya menutup sepertiga bumi mulanya, akhirnya semakin banyak. Itu dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan. Sekarang bukan Ad-Dukhan, itu orang bakar sapau. Orang bakar sapau. Sumatera bakar sapau, Kalimantan bakar sapau. Sumatera ni saiz semenanjung, 3 biji semenanjung. Besar Sumatera ni. Dia sekali dia bakar hutan, sekali bakar kayu-kayu lama nak tanam baru, besar negeri Pahang sekali bakar. Bayang. Itu asap. Jadi itu bukan dukhan, itu jerebu. Jangan kita pandai-pandai nak agak-agak ikut suka hati kita. Dia tartib kiamat, dia ada keluar Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa AS, kemudian dukhan dan sebagainya. Itu jerebu. Jerebu bukan itu jerebu, apa ya? Jerebu lain. Jerebu. Jerebu apa itu? Saya enggak tahu. Waktu syarikat untung 300 juta, bonus kami dapat 3 bulan. Tapi sekarang untung 1 bilion, kami hanya dapat 2 bulan suku saja. Jadi macam mana? Adakah ini sifat orang munafik? Makin kaya makin kedekut. Dia nak marah kat company dia lah. Company dia bagi bonus ikut suka company lah. Yang wajib bagi bukan bonus, iaitu gaji. Bonus itu ikut atas mana? Atas majikan itu sendiri. Betul tak? Jadi majikan nak untung lebih, bagi sikit boleh. Untung lebih, bagi banyak, afdal. Dia untung lebih, dia pun bagi bonus. Itulah dipanggil sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allah. Dia untung tak sedekah, bagi kedekut saja. Tapi dia tak berdosa. Cuma gaya-gaya orang sekut ni tak comel. Tak comel. Kita boykot barangan bukan Islam, tapi kita beli dengan Shopee, Lazada dan sebagainya. Maksud boykot ialah kita dulukan makanan orang Islam. Boykot ni bukan baru ni. Dulu kan orang Islam ni lama. Jadi bila keperluan itu tidak ada dengan orang Islam, kita beli dengan orang bukan Islam. Bukan semua benda. Kalau boleh kita dulukan. Dalam masjid pun ada dengan orang Islam boleh, ada dengan orang Islam tak boleh. Bukan semua benda tak boleh. Faham lagi? Dia biar tujuan buat sesuatu, biar manfaat itu kembali kepada orang Islam, itu lebih baik. Jadi kita dulukan produk orang Islam. Itu sama dipanggil ruhama ubainakum, kasih sayang sesama beriman. Itu termasuk. Dalam masjid, orang kafir yang pasang mozaik boleh. Orang kafir pasang kipas boleh. Bukan semua tak boleh. Lepas tu kita kena belajar. Bukan semua tak boleh. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Jangan kata kita dengan orang kafir bukan Islam. Kita dengan bini kita bukan semua boleh. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Dia nak jemuk isteri dia masa period, boleh tak? Tak boleh. Dia kata tapi akad nikah dah. Tak boleh, dah period. Faham? Hukumnya bukan semua boleh. Sedap kan mau akad nikah semua boleh. Tak boleh. Piti duit bini dia, bini mu tak boleh ambil. Faham? Walaupun mu antaran mu 3 juta. Duit bini mu lah. Ramai orang suami dia ambil duit bini. Tak bagi derhaka dia. Faham tak? Kita bagi juga. Bini pun tolol juga. Faham lagi? Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Itu je dibezakan dengan majlis ilmu. Tapi kalau dia orang kafir jadi imam, tak boleh. Kena qada semayang walaupun pasalam baru sedar. Pasalam baru sedar. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang kafir. Kena qada semula. Satu masjid jangan kering. Tapi kalau pasang kipas boleh. Pasang mozaik. Soalan seterusnya. Adakah mayat mendengar suara orang yang masih hidup? Ada 2 soalan. Lepas tu kita lancarkan kutipan dulu. Mayat ni apa benda? Mayat ni orang mati. Orang Melayu panggil benda orang mati. Mayat. Mayat. Orang Melayu panggil apa? Jenazah bahasa Arab. Dia nak bahasa Malaysia. Mayat. Mayat bahasa Arab. Tengok. Orang mati pun tak erti lagi. Faham lagi? Waktu untung mari mengaji, bodoh balik cerdik. Jangan kita bahasa banyak ilmu. Pergilah mana-mana majlis.
Nampak tak? Saya mula-mula baca kitab Syekh Nuruddin Banjar tahun 95. Tu dapat kitab dia. Budak-budak Mesir balik hantar. Oh, kita kenal. Kenal. Oh, dia ni orang alim ni. Kalau tulis macam ni orang alim. Masa tu kita duduk main kitab-kitab fatwa ulama-ulama dunia. Dapat kitab Syekh Nuruddin. 5-6 biji budak-budak Mesir hantar. Tengok dia punya nakal, ni ulama. Tulisan begini ni ulama. Contoh kita kena banyak dengar, banyak kita rendah diri kau orang. Gini, dengar baik-baik. Kalau dalam kitab-kitab lama dia panggil bangkai. Bahasa Melayu. Mayat tu mayyitun bahasa Arab. Dalam kitab lama, kitab turah lama, kitab kuning, dia bangkai. Tapi sekarang kita panggil jenazah bahasa Arab juga. Jenazah boleh, jinazah pun boleh. Jangan pakai ayat lama tu marah kat orang. Walaupun boleh betul dari bahasa lama bangkai itu, tapi sekarang jadi fitnah. Tak boleh guna. Jangan tanya pukul berapa simpan tanam bangkai ayah esok. Bergaduh kita esok. Faham lagi? Bertumbuk sakan depan. Baik, bila orang mati dapat tak dia mendengar orang yang hidup? Soalan yang baik sekali pada pagi ini. Orang yang hidup itu hidup, orang yang mati itu hidup. Tu. Orang hidup apa maksud? Kita faham dah orang hidup itu hidup. Orang mati itu hidup di alam barzakh. Dengan rohnya. Baik. Bila kita pergi ke kubur, Nabi pesan ke kita suruh sampaikan salam, suruh lapas salam, suruh ucap salam. Assalamualaikum sekurang-kurang. Dalam hadis, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Hadis yang lain, Assalamualaikum ya dar qaumi mu'minin. Baik, bila Nabi suruh kita lapaskan salam kepada kubur itu, adakah Nabi suruh kita lapaskan kepada benda yang jamat, benda yang jumud, yang tidak hidup? Salah. Mereka mendengar. Kerana itu Nabi suruh sampaikan salam. Mereka mendengar. Orang mati mendengar. Bila? Biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sebab tu dalam hadis, bila kita beri salam kepada kubur, Nabi kata Allah kembalikan roh dan mayat itu menjawab salam. Yang kedua, mengenal orang yang ziarah. Dan yang ketiga, dia dapat rasa hilang kesunyian dengan kedatangan kunjungan tersebut. Ini sahih. Faham lagi? Orang mati jelas dalam hadis itu menjawab salam. Kenapa dia jawab salam? Kerana dia mendengar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita pergi kubur mak kita, Assalamualaikum ya ummi. Mak kita dengar insya Allah. Insya Allah mesti ada. Bukan kata mati orang hidup pun insya Allah. Faham? Ada tak orang mari ke rumah kita duduk dalam rumah tak dengar dia beri salam? Tak, dia dah balik dah. Kita call, dia dah kata dia mari dah tadi beri salam, kita tak dengar. Ada tak? Dah kita hidup kan mati macam tu? Mati? Hidup. Tapi Allah tidak izin. Maka mati kita juga. Kalau tak izin, tak dengar. Jadi orang mati mendengar. Dalil, dia jawab salam. Yang tak dengarnya ialah kita. Kita tak dengar orang mati. Orang mati dengar kita. Itu jawapannya. Jadi orang mati dengan kita, orang mati lebih kuat telinga pendengarannya. Dalil hadis-hadis sahih. Tahu tak? Kita dengar tak orang mati? Tak dengar. Kalau dengar, balik awal. Ada hadis lain Nabi kata bila dipikul jenazah dibawa ke kubur. Kalau jenazah orang yang baik-baik, dia akan berkata segerakan. Kalau jenazah orang jahat-jahat, dia kata kenapa kamu kemana membawa aku pergi? Binasalah aku, celaka aku pada hari ini. Kemudian belakang Nabi kata wa yasma'u sautaha kullu syai' illa insan. Semua makhluk mendengar suara mayat di atas usungan tadi melainkan manusia. Manusia ini sebenarnya sangat lemah pendengaran. Jadi kenapa Allah tak beri kita dengar mayat jawab salam kita? Kerana Allah ni sifat rahmah, kasih sayang. Kita beri salam, mayat dengar. Mayat jawab salam, kita tak dengar. Kenapa kita tak dengar? Kalau kita dengar, jadi dua mayat.
Mayat jawab, Waalaikumsalam. Lama tak mari kubur ayah. Bum. Dua mayat jadi. Faham? Lalu habis mati. Darah meninggal. Soalan seterusnya. Saya membayangkan Allah. Bilakah bermula edah kematian seorang isteri? Seorang suami. Bukan ditanam masa mati, hari matinya. 4 bulan 10 hari. Ya tarabbas nabi anfusihina arba'ata ashhurin wa asyra. Perempuan yang mati suami. Betul tak? Ni sayang tak suami di rumah? Sayang tak sayang pun kalau sampai masa suami mati dulu. Yang baiknya isteri mati dulu. Nah. Ada orang perempuan tanya, kenapa ustaz molek suami isteri mati dulu? Faham lagi? Jawabnya sebab bila suami yang mati dulu, isteri kurang elok pergi ke kubur. Faham? Boleh tapi tak boleh banyak-banyak kali. Sekali-sekala. Faham? Tapi kalau isteri mati, suami boleh pergi hari-hari. Betul tak? Pergi ke kubur isterinya dengan isteri baru. Ada juga tu. Allah bisa saja. Jadi bermula daripada matinya itu, itulah edahnya. Jadi edah awak semua 130 hari. Bulan Islam 29 atau 30. Tapi dalam edah dikira dengan 30. Jadi 30 kali 4 bulan berapa? 120 campur 10 130. Bila habis edah? Hari ke 131. Faham? Hari 130 belum lagi. Last rotek dia panggil. Faham lagi? 131 kahwinlah perempuan. Tahu tak? Walaupun menangis, berlinang air mata keluar ingus macam belon, itu bulan pertama saja. Kebanyakan perempuan yang masa mati, masa memang menangis-nangis sungguh. Kita kenal lah. Tapi selepas habis edah mereka kahwin lain. Faham lagi? Kebanyakan ya Imam. Orang perempuan ni. Kalau dia kata kalau abang mati saya tak akan kahwin dah. Dengar boleh, percaya jangan. Tapi bukan hak dia ni lah, geng-geng Kuala Pilah. Dasar perempuan ya. Betul tak? Orang lelaki itulah perempuan tidak pernah setia. Betul tak? Kita tak setuju. Tak pernah setia perempuan. Orang laki-laki cuk yang bagus. Orang laki-laki lah yang bagus. Bukan kata mati, tak mati lagi kahwin lain dah. Sebelum kita sambung lagi, soalan seterusnya kita lancarkan. Kutipan sumbangan derma yang sumbangan tuan-tuan pada pagi ini, kita rayu, kita pohon untuk kita gunakan dana bagi tujuan pembangunan Madrasah Tafiq Az-Zain. Semua pelajar madrasah kini menetap di rumah sewa yang dijadikan asrama sementara dekat madrasah kita. Kita pihak pengurusan madrasah merancang untuk membangunkan sebuah bangunan 3 tingkat yang lengkap, asrama, ruang pengajian, kemudahan dan lain. Madrasah Tafiq Az-Zain atau MATAZ ini merupakan salah satu cawangan pengajian tahfiz, i'dad, tapakuh di bawah bimbingan alim murabi Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki dan melahirkan para hufaz dan ilmuwan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Madrasah ini menyediakan kelab pengajian secara percuma terbuka pada orang ramai juga pada hampir setiap hari bermula 9:30 malam. Beberapa orang asatidah tempatan diketuai oleh Pak Ustaz Khusyari dan bin Hamdan Ar-Rantawi. Segala bentuk sumbangan boleh diserahkan pada pelajar, petugas yang pakai beg yang punya logo madrasah yang tertera seperti kita tunjuk di hadapan ini. Jika ada berhajat untuk menyampaikan sumbangan lain pada wang ringgit dan sebagainya, boleh terus berjumpa dengan pihak Urustia, pihak AJK dan seumpamanya. Kami ucapkan jazakumullah kasiran buat semua yang sudi menyumbang. Semoga menjadi asbab meraih redha dan rahmat Allah Ta'ala. Dipermudahkan kiranya, dimurahkan rezeki yang halal dan barakah oleh Allah bagi Tuan yang bermurah hati pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Sila bertugas sekarang untuk memungut derma. Bergerak sekarang. Kita baru soalan yang ke-32 tadi. Semua soalan 131. Wow, banyak banget ya. Siapa yang ada keperluan nak balik, dipersilakan, tak ada masalah. Kita ada hajat masing-masing. Kita akan berhenti pukul 11 pagi. Oh, sambil buka karung tu. Jangan buat-buat tidur. Sumbangan ya. Bagi banyak tadi. Allahu Rabbi. Lama tak jumpa Syekh. Saya jumpa dia kali pertama tahun 98. Tahun 98. Sini tiap-tiap bulan. Yang last saya jumpa Syekh 3 tahun lepas di Kota Baru. 4 tahun lepas, 2015.
2 kali je jumpa. Saya banyak baca kitab-kitab beliau. Pelan-pelan kutip. Banyak Duit ya, yang kita guna kalau untuk orang kita tu berasa bukan ya, duit orang yang kita. nyumbang Duit biasa kita ni ya. kita bagi ke orang. Tu duit kita. Harta kita sebenar bagi ke orang. Nabi kata akal tu makan abla itu. Apa yang kamu makan itu jadi najis. Jadi tai ya tu. Wa ma labis tu bakal apna itu. Apa yang kamu pakai jadi kain buruk. Wa ma sadaq tu bakal apa itu. Yang kamu sedekah itu harta kamu di akhirat. Allah benar ya. Kita ada sedekah barulah kita pakai baju. Simpanan akhirat ya. Sebab yusyarun nas yaumil qiyamah uriyana. Manusia semua bangun di hari kiamat telanjang bogel. Yang tak telanjang 4 golongan, para nabi, wali Allah. Orang mati syahid, orang mati dalam ihram. Pakai ihram. Kita semua telanjang bulat. Tok Imam bogel. Tok Bilal Angry Bird. Semua faham balik awal belaka. Menteri pun telanjang, betul tak? Tapi kalau kita ada baju bagi sedekah derma dekat orang, itu kita pakai. Allah. Nak. Jadi siapa yang nak berpakaian, kita tidak nabi, tidak mati syahid, tidak mati dalam ihram, bukan wali Allah, banyak-banyaklah bagi sumbangan pada orang lain. Dah. Teruskan kutip derma dan bagilah sumbangan pada kali yang lain pun tak ada masalah, jumpa pihak urus dia madrasah. Dah. Dia apa yang kita sedekah ni sebenarnya tidak akan kurang. Yang kita belanja untuk nafsu kita makin kurang. Ya, betul. Nabi sudah jamin yang kusumalum min sadaqatin, tidak akan kurang harta sebab sedekah. Baik, sambil-sambil kita sedekah menderma, kita tengok soalan seterusnya. Saya baru kahwin dengan suami yang baru dan dia ada anak, dikahwin dengan duda. Saya juga ada anak hasil kahwinan sebelum ini. Soalan saya, yang mana lebih utama? Suami baru, anak tiri atau anak dengan suami yang pertama? Suamilah dulu. Faham? Bila kita berkahwin, kita kena jaga suami. Lepas suami, anak kita. Faham? Suami nombor 1. Lepas Allah dan Rasul, suami nombor 1. Ramai orang yang dia ada anak, didulukan anak. Suami nombor 2. Anak menangis dengan laki menangis, dia pergi mana tu? Faham lagi? Laki menangis dalam bilik. Oh ya masuklah ya. Faham? Tak larat dah. Laki dah tunggu, bini duk tengok TV. Laki ni sampai keluar balik, tokat ali kot hidung. Faham lagi? Tak masuk dalam bilik. Dia pergi layan anak dia, dudu. Laki tak dudu. Masya Allah, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab secara tuntas oleh Ustadz Adhar Idrus ya. Tadi beliau sampaikan lebih 100 pertanyaan, tapi yang terjawab masih 30 berapa itu tadi ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan memang ya, dengan mendengarkan video seperti ini atau kita melihat beberapa pertanyaan ataupun beberapa jawaban dari Ustadz Adhar Idrus membuat hidup kita itu lebih berwarna. Soalnya banyak pemikiran yang terjadi dalam pertanyaan itu, pemikiran audiens, pemikiran jemaah, dan dijawab tuntas oleh Adhar Idrus. Semoga apa-apa yang sudah kita dengarkan bersama tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, sehingga berguna dalam kehidupan kita sehari-harinya, dan tentunya harapan kita ke depan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.